Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk hari ini kita akan sambung balik minggu lepas punya, iaitu tajuk masa dan waktu. Bagi minggu lepas kita belajar hari dan jam, kemudian kita belajar hari dan minggu. Okey, minggu ni kita akan belajar ada lagi dua lagi subtopik. Kemudian Ustaz masuk sikit tambah masa. Baik, sebelum kita belajar, kita baca doa dulu. Jadi kamu pause dulu video, kemudian kamu bacalah doa sendiri supaya diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Hari ini kita akan belajar tukar unit masa. Kita sambungan Ada lagi dua tajuk kecil lagi. Dan juga tambah masa. Okey, baik. Yang pertama adalah tukar unit masa. Okey, baik. Buka muka surat 149. Okey, hari ini kita akan belajar subtopik yang ketiga, sambungan minggu lepas, iaitu bulan dan tahun. Apa kaitan bulan dan tahun? Kita tahu satu tahun berapa bulan? 12 bulan. Daripada Januari hingga Disember. Boleh, satu tahun bersamaan dengan 12 bulan. Formula dia macam biasa, minggu lepas Ustaz ajar. Atas ni kita letak 12 ni atas, turun bawah. Okey, contohnya dia suruh cari 5 tahun berapa bulan. Macam mana kita nak cari? Daripada tahun nak tukar jadi bulan, kita tengok anak panah. Tahun nak tukar jadi bulan, ambil darab ke bahagi, kita akan ambil darab 12. Maksudnya 5 tahun darab dengan 12. Okey, boleh faham 5 darab 12 berapa? 60. Jadi jawapannya 60 bulan. Ini secara rambang secara rawak. Kalau patah balik, nak tukar kepada contohnya 24 bulan, nak tukar menjadi tahun, cara dia adalah dengan cara apa? Bulan nak tukar tahun. Kita tengok anak panah. Bulan tukar jadi tahun. Jadi operasi bahagi 12. Jadi 24 tahun bahagilah dengan 12. Boleh faham Okay, seterusnya. Buka muka surat 149 juga. Okey. Kita laju sikit tempoh pembinaan Menara Kuala Lumpur hingga dirasmikan ialah selama berapa tempoh dia? 5 tahun. Maksudnya 5 tahun untuk siapkan. Jadi soalan dia tanya berapakah bulan? Dia tanya berapa bulan? Tempoh pembinaan Menara Kuala Lumpur hingga dirasmikan. Maksudnya dia suruh tukar. 5 tahun dia suruh tukar menjadi bulan. Macam mana nak buat? Okey, cara dia kita tengok formula. Ini kan 12 yang Ustaz ajar mula-mula tadi. Okey, tahun nak tukar jadi bulan. Anak panah dia ke kanan, betul. Jadi dia darab dengan 12. Jadi 5 darab 12. 5 darab 12 berapa? 60. Seperti tadi kan. Jadi jawapan berapa? Berapa bulankah? Jawapan dia 60 bulan. Tak faham? Boleh patah balik video. Dengar balik Okey. Kemudian, muka surat 149 lagi. Yang ini pun sama. 12. Ini saja letak formula kat atas supaya memudahkan kamu tengok Seekor gajah Asia boleh hidup sehingga 840 tahun. Maksudnya 840, minta maaf, bukan 840 tahun. Lama sangat tu. 840 bulan. Soalan dia, hitung usia gajah dalam tahun. Maksudnya dia suruh tukar jadi tahun. Daripada bulan, nak tukar menjadi tahun. Tengok formula. Bulan nak tukar jadi tahun, anak panah dia ke kiri. Jadi operasi apa? Bahagi 12. Nah, dia sama je macam minggu lepas. 840 bahagi dengan 12. Okey, Ustaz buat bentuk lazim secara cepat supaya kita tak nak buang masa lah. Sebab kamu dah tahu 840 bahagi dengan 12. Sifar yang ketujuh kan. Jadi, kita dapat berapa jawapan dia? 70. Jadi jawapan dia 70 tahun. Boleh? Lamalah 70 tahun. Macam manusia hidup lah, lebih kurang. Okey, seterusnya soalan 3. Ustaz padam ni. Soalan 3, tukar 172 bulan kepada tahun dan bulan. Maksudnya 172 bulan kepada tahun dan bulan. Dia sama macam minggu lepas je. Sama kan?
Jadi apa nak buat? Kita buat bulan nak tukar jadi tahun. Bulan nak tukar jadi tahun kan? Bulan nak tukar jadi tahun, anak panah ke kiri, operasi bahagi 12. Jadi 172 bahagi dengan 12. Jadi yang mana paling hampir kita buatlah ni. Okey, 1 kemudian 7 tolak 2 5 turun. Sifar yang keempat tolak, tak boleh pinjam sebelah, 12 tolak 8 4. Jadi jawapan berapa? Atas kita tulis tahun, ingat tak Ustaz ajar macam minggu lepas, bawah untuk bulan. Jadi jawapan berapa? 14 tahun 4 bulan. Siap. Okey, baik. Seterusnya, yang ini pun sama, satu dekad kita tahu 10 tahun dan satu abad sebanyak 100 tahun. Pun sama, kita buat formula, kita bawa nombor atas, turun bawah, naik atas, turun bawah kan. Dia sama je, cara dia, cuma kamu kena hafal formula yang berada di tengah ni. Okey, faham Okey, yang ini kita tengok contoh seterusnya. Okey, buka muka surat 150. 150, ini pun ada formula, Ustaz dah tuliskan sendiri. Bangunan berkembar Petronas iaitu KLCC berusia 23 tahun pada tahun 2019 semenjak siap dibina. Soalan dia, nyatakan 23 tahun dalam dekad dan tahun. Maksud dia nak jawapan dalam dekad dan tahun. 23 tahun, dia nak jawapan dalam dekad dan tahun. Jadi macam mana kita nak buat? Senang saja, kita buat juga operasi. Kita tengok atas. Tahun nak tukar jadi dekad. Ayat dia tahun nak tukar dekad. Anak panah ke kiri. Operasi apa? Operasi bahagi 10. Jadi 23, kita buat bentuk lazim. 23 bahagi 10, yang paling hampir sifar 10, 20, sifar yang kedua, kita tolak. Dan kita dapat jawapan berapa? Atas untuk jawapan dekad dan bawah untuk jawapan tahun. Jadi jawapan berapa? 2 dekad, 3 tahun. Faham? Tak susah. Dia sama je. Okey, jika tidak faham, boleh tengok patah balik. Okey, baik. Seterusnya, muka surat 150 lagi. Yang ini 1 abad 100 tahun. Jadi ini pun 100, bawah pun 100 kan. Okey, pada tahun 2020, Menara Condong Teluk Intan berusia 134 tahun. Kalau kamu nak tahu, Menara Condong Teluk Intan berada di Teluk Intan, Perak. Kamu pun pernah tengok. Dia ditubuhkan, Ustaz rasa dalam tahun 1885. Kenapa dia condong? Dia macam sama dengan The Leaning Tower of Pisa yang berada di Itali. Kalau kamu nak tahu lah. Kenapa condong? Disebabkan banjir. Banjir tu lebih kurang 10 tahun selepas tu dia banjir. Jadi dia condong ke barat. Jadi itu sebab digelar Menara Condong. Okey. Tukar usia menara itu dalam abad dan tahun. Jadi macam mana nak buat? Daripada 134 tahun nak tukar menjadi abad dan tahun. Macam mana kita nak buat? Kita tengok ayat dia. Tahun nak tukar jadi abad. Tahun nak tukar jadi abad. Dia patah balik. Jadi operasi apa? Bahagi 100. Jadi 134 bahagi dengan 100. Okey, kamu bahagilah dengan 100. Ustaz minta maaf lah, petak ni sepatutnya Ustaz petak satu nombor satu petak lah. Jadi tak muat. Jadi kita takut salah lah. Jadi yang paling hampir 100 lah. Sifar yang pertama kita tolak. Kita akan dapat 34. Atas untuk abad dan bawah untuk tahun. Jadi dapatlah jawapan 1 abad 34 tahun. Okey. Seterusnya, muka surat 150 juga. Yang terakhir lah untuk subtopik ni. Yang ni pun sama. Kita Ustaz buat secara cepat lah. Formula ni kamu dah hafal dah dan kamu dah dengar banyak kali dah. Jadi Ustaz tulis terus. Okey, macam mana nak tukar 2 abad 7 tahun menjadi tahun? Kalau kamu tengok tahun ni 7 tahun, janganlah kamu tukar sebab dia memang dah tahun. Jadi nak kena tukar apa? 2 abad. Abad
nak tukar jadi tahun, formula dia jangan ambil sini ni dekad. Jadi kita ambil yang ni. Abad tukar jadi tahun. Darab ke bahagi darab. Sebab anak panah dia ke kanan kan. Jadi darab 100. 2 abad darab dengan 100. Tak perlu buat bentuk lazim pun. Hanya buat ayat matematik saja. Kamu akan dapat 200 tahun. Jawapan dia bukan 200 tahun. Kamu jangan lupa kita ada 7 tahun. Jadi kamu kena tambah 7 tahun. Dapat jawapan berapa? 207 tahun. Jadi tulislah jawapan 207 tahun. Okey, boleh Seterusnya, yang ini pula, soalan 4, muka surat yang sama. 4 abad, 8 dekad. Tapi dia nak tukar jadi tahun. Kalau kamu tengok, kedua-dua ni, abad dan dekad, dua-dua kena tukar. Mula-mula kita tukar abad dulu. 4 abad nak tukar jadi tahun, buat apa? Kita tengok formula. Abad nak tukar jadi tahun. Operasi darab. Darab berapa? Darab 100. Darab 100. Dapat berapa? 400 tahun. Kan? Seterusnya, yang dekad ni pun kena tukar. Dekad ni pun kena tukar. Tak payah buat panah-panah 8 dekad darab dengan berapa? Kita tengok formula yang ni. Dekad nak tukar tahun darab dengan 10. Dapat jawapan berapa? 80 tahun. Jadi apa nak buat kedua-dua ni? Kamu tambah 400 tambah 80. Dapat berapa? 480 tahun. Jadi jawapan dia berapa? Tulis dekat atas. 480 tahun. Dah siap. Itu saja. Okey, boleh Jika tak faham, ulang balik Seterusnya. Okey. Hari ni kita akan belajar tukar unit masa. Kita sambungan Ada lagi 2 tajuk kecil lagi. Dan juga tambah masa. Okey, baik. Kita masuk tambah masa. Apa maksud tambah masa? Kita disuruh untuk tambah masa tu. Masa tu kita tambah. Contohnya, masa makan kamu dengan masa tidur kamu. Cuba tambah kedua-dua masa ni. Jadi itulah cara dia. Untuk cara tambah ni, kamu kena tahu dulu, kita kena kenal dengan cara buat palang T. Kamu kenal, ini palang T ni kita panggil bentuk lazim Okey, sekejap lagi kita tengok. Okey. Buka muka surat 152. 152. Ayah membina 3 buah reban ayam yang ditempoh dalam tempoh yang berbeza. Yang ni tempoh dia 1, 2, iaitu 3 hari 4 jam, 2 hari 9 jam dan yang terakhir 1 hari 12 jam. Jadi, berapakah jumlah masa untuk membina reban A dan reban B? Betul. A dan B. Jadi, kena tambah mana? Yang ini saja. Kamu jangan tambah yang ni. Tak perlulah tambah yang ni Sebab dia tak tanya C, A dan B. Jadi, kena buat apa? Kita panggil palang T. Ustaz panggil. Apa maksud palang T? Kita asingkan. Ini untuk hari dan yang ini untuk jam. Faham? Jadi kita masukkan nombor. Yang pertama 3 hari 4 jam. Tulislah 3 hari 4 jam. Okey, kemudian apa pula? 2 hari 9 jam untuk B. Reban B 2 hari 9 jam. Jadi kita tambah. Ini yang kita panggil palang T. Nampak huruf T kan? Kemudian baru kita buat garis bawah lah. Untuk lazim kan? Jadi kita tambah. 4 tambah 9 berapa? 13. Jadi 3 dah tambah 2, 5. Jadi berapa jawapan dia? 5 hari 13 jam. Dah siap. Itu sahaja. Senang ke? Senang sahaja. Betul? Okey. Boleh faham ya? Jika tak faham, ulang balik. Jangan kamu tambah reban C Dia tak tanya reban C. Dia tak tanya reban C. Dia tanya A dan B. Okey. Seterusnya. Baik, seterusnya soalan yang sama 150 muka surat 152. Ia sambungan. Kira tempoh untuk membina kesemua. Perkataan kesemua reban maksudnya dia suruh A tambah B tambah C. Tetapi A dengan B kita dah kira. Ambil jawapan tadi. Berapa jawapan tadi? 5 hari 13 jam tambah berapa?
1 hari 12 jam. Betul? Okey, betul. Apa nak buat? Kita panggil palang T. Ni. Buat palang T dulu. Minta maaf lah tak straight sikit. Okey, kemudian kita tulis. Ini bahagian hari dan di sebelah bahagian jam. Kita masukkan nombor, mula-mula kita masuk 5, 13, kemudian tambah 1 hari 12 jam. Jadi kita tambahlah 3 tambah 2, 5, 1 tambah 1, 2, 5 tambah 1, 6. Jawapan dia 6 hari 25 jam. Tetapi kalau kamu tengok 25 sehari mana ada 25 jam. Betul. Jadi kita tengok di sebelah dia ada tulisan ni. Jadi apa nak buat? 1 hari bersamaan 24 jam. Kalau 25 jam bersamaan 1 hari 1 jam. Macam mana kita nak buat? Okey, senang saja Ustaz ajar ya. Cara dia kita sambung lagi palang T. Kita buat. Kita transfer 24 jam daripada jam ni, 25 jam ni, ambil 24 bawa jadi 1 jam di hari. 24 jam tu jadi 1 hari, betul? Jadi kita tolak sini 24, yang sini kita tambah. Ni formula Okey, jadi 5 tolak 4, 1, 2 tolak 2 sifar, tak ada, 6 tambah 1, 7. Kenapa? 24 jam ni kita tolak supaya kita boleh bawa ke hari supaya dia jadi 1 hari. Jadi kita kena tambah 1 lah. Itu sebab dia tulis 1 hari. Yang ini bersamaan 1 hari 1 jam lah. Jadi jawapan dia adalah 7 hari 1 jam. Mana Ustaz dapat jawapannya ni? 7 hari 1 jam. Boleh tak faham tengok balik Okay, seterusnya muka surat 153. Kita buka muka surat sebelah. Baca maklumat di sebelah, iaitu di sebelah ni lah. Nyatakan masa dalam minggu dan hari. Maksudnya nak jawapan minggu dan hari. Sebab dia terlibat minggu hari, minggu dan hari, hari. Jadi, Hakimi membaca semua buku itu. Maksudnya dia kira suruh tambah ketiga-tiga ni. Tambahlah. Jadi, apa nak buat? Kita buat palang T dulu. Macam mana nak buat palang T? Kita garis. Kemudian kita buat palang ni panjang. Kemudian kita tulis yang ini untuk minggu. Dan yang ini untuk hari. Jadi kita masukkanlah buku A berapa minggu dan hari? 4 minggu 5 hari. Kemudian buku B dia tak ada minggu. Jadi 6. Nak tulis sifar boleh? Tak nak pun boleh. Ikut kamu. Tapi kalau Ustaz letak je lah sifar. Kemudian 2 minggu 4 hari. Kita boleh tambah serentak sebab apa? Nombor dia kecil je kan. Jadi 5 tambah 6 11. 11 tambah 4 15. Okey. 1 kita tak boleh naik atas. Itu sebab dia ada palang di tengah ni. Dia tak boleh. Ini bukan bentuk lazim yang macam biasa. Kita tak boleh cross. Sebab ini kawasan hari sahaja. Boleh? Okey. Jadi 4 tambah sifar tambah 2, 6. 6 minggu 15 hari. Tapi kalau kamu nak tahu, mana ada seminggu 15 hari? Betul? Jadi macam mana nak buat cara cepat? Kita kena bawa pindah daripada ni supaya dia kurang daripada 7 hari. Jadi macam mana nak buat? Kalau dalam buku teks dia akan buat 15 bahagi 7. Betul? Dia akan buat sini. Dia suruh tukar menjadi minggu dan harian. Jadi akan dapat 2. Ni 2 minggu. Dan 1 hari. Jadi 2 nanti tambah dengan 6. Boleh juga. Kalau Ustaz punya cara dia adalah dengan cara 15. Fikirkan sifir 7. Kita jadi kecilkan sifir 7. Sifir yang keberapa? Dan sifir yang keberapa? Sifir yang kedua, nombor 14 kan? Sifir yang kedua. Jadi tulis 2 sini, 14 kat sebelah. Jadi yang ni tambah, sebelah ni tolak. Jadi kita tolak sini. 6 tambah 2, 8. Jadi kita terus dapat jawapan, tak perlu buat ni dah. Lambat kan? Jadi jawapan berapa? 8 minggu, 1 hari. Okey, dah siap. Macam tu saja. Okey, boleh tak apa. Nanti kita tengok contoh lain lagi. Seterusnya, muka surat 153 juga. 1 tahun, 9 bulan, 3 tahun, 4 bulan. Betul? Dia nak bagi jawapan tahun dan bulan. Jadi kita ini kalau kamu tengok, kita buat tambah je lah kan. Kita tambah. Buat palang T, kita masuk tahun. Kemudian bulan. Mula-mula kita tulis 1 tahun 9 bulan tambah berapa?
3 tahun 4 bulan. Jadi kita tambah 9 tambah 4 bersamaan dengan berapa? 13. Jadi 1 tambah 3, 4. Kalau kamu tengok, mana ada 4 tahun tiba-tiba 13 bulan. Jadi kena tukar. 1 tahun bersamaan dengan berapa bulan? 12 bulan. Jadi mana ada kita panggil tahun ni ada 13 bulan. Jadi kita kena tukar, kecilkan. Macam mana nak kecilkan? Sama juga macam tadi, kita buat formula apa? Sifir 12 yang paling hampir dengan nombor 13. Sifir yang keberapa? Sifir nombor 12 lah. Sifir tolak Sifir yang keberapa? Sifir yang ke pertama, nombor 1. Jadi kita tolak 3 tolak 2 1, 4 tolak 1, 4 tambah 1. Sebab ni kenapa tambah Ustaz? Sebab bila kita tolak 12, kita akan 12 tu yang ditolak tu 12 bulan ni kita tolak ni supaya kita boleh masukkan ke dalam 1 tahun. Tambah ke sini. Faham? Itu sebab dia tambah ke situ. Boleh. Jadi dah tolak 4 tambah 1 5. Jadi jawapannya berapa? 5 tahun 1 bulan. Dah siap. Okay. Tak apa, perlahan-perlahan tak faham, patah balik. Seterusnya, yang terakhir, muka surat 184. 5 dekad 4 tahun, 2 dekad 9 tahun, 42 tahun. Kalau kamu tengok macam banyaknya. Jadi kita buat formula dulu. 1 dekad bersamaan dengan berapa tahun? 10 tahun. Okey, betul lah. Jadi kena buat apa tadi? Ustaz tanya, cakap palang T. Kita buat palang T. Kita tambah serentak pun tak apa sebab nombor dia tak besar. Dekad dan tahun. Jadi kita masuk nombor 5 dekad 4 tahun. Ustaz letak jauh sikit. Tambah 2 dekad 9 tahun. Kemudian yang ni dia tak ada dekad. Jadi kita masuk 42. Jadi kita tambah. Dia tak ada tahu, kita letak kosong dekad lah atau sifar dekad. Jadi 4 tambah 9 tambah 2. 11, 15. Yang ini 1, kita boleh naik atas sini. Sebab apa? Dia di kawasan tahun. Betul? Jadi boleh lah. Faham? Jadi 1 tambah 4, 5. 5 tambah 2 tambah sifar, 7. Jadi 7 dekad 55 tahun. Tetapi kita kalau nak tahu, kita tak boleh ada 55. Dia ada 10 kan. Jadi kita kena kecilkan supaya kurang daripada 10. Macam mana nak buat? Kita fikirkan sifir 10. Sebab ni 10 tahun, sifir 10. Yang mana paling hampir dengan nombor 55? Sifir yang keberapa? Sifir yang ke-5. Jadi kita tambah 5, tolak 50 kan. Sifir yang ke-5 lah, nombor 50 kan. Jadi 5 tolak sifar 5 sama dengan titik, 7 tambah 5, 12. Macam mana dia boleh ada 5 ni? Sebab kita tolak 50 tahun bersamaan dengan 5 dekad. Jadi 50 tahun ni kita transfer ke sebelah, kita pindah ke sebelah menjadi 5 tahun. Itu sebab sini tolak 55 ni tolak 50 supaya 50 ni kita boleh bawa ke mana? Ke dekad. Jadi itu sebab kita tambah. Boleh faham? Itu sebab kita tambah. Jadi kita tambah. Dapat jawapan berapa? 12 dekad 5 tahun. Jadi 5 tahun dia tak ada masalah lah. Kurang daripada 10 kan. Jadi jawapan dia 12 dekad 5 tahun. Itu sahaja. Boleh faham? Okay, seterusnya ini latihan. Nanti Ustaz bagi dekat dalam grup kelas masing-masing. Itu sahaja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Hari ini kita akan belajar tukar unit masa. Kita sambungan Ada lagi 2 tajuk kecil lagi. Dan juga tambah masa. Okey, baik.